lama tak ada tabir pun kan. Tengok laki kat depan, rokok, sujud, menonggeng. Ada masalah tak semayang? Tak ada kan? Laki, perempuan kuat. Laki, kalau maghrib bayangkan semua perempuan kat depan, laki kat belakang. Cepat je bangun daripada sujud. Bosanya. Contoh astagfirullah. Ini contoh untuk menjelaskan lagi. Maka Nabi Musa takut benda-benda ni lah. Bila dia takut benda-benda ni, dia jalan ke depan, perempuan ni kat belakang. Bila sampai ke rumah dan destinasi, dua orang perempuan ni pun berkata kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kucing Mario. Salah seorang perempuan di antara dua orang perempuan itu berkata, siapa dua orang perempuan tu? Anak Nabi Syuaib kan? Dia pun berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, ambillah dia ni sebagai orang yang kita trust, percaya untuk membuat kerja-kerja kita. Ada juga ahli-ahli tafsir kata, ambillah dia akhirnya menjadi menantu. Macam itulah lebih kurang. Tapi dia tak nak direct cakap jadi menantu. Dia kata ambillah dia menjadi orang upahan gembala kambing kita, menguruskan tanaman kita, menimba air dan sebagainya. Ni orangnya ya. Dan disambung lagi, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Dan sebaik-baik ayah, sebaik-baik orang yang ayah trust ambil bekerja, yang boleh percaya, adalah al-qawiyyul amin. Ada dua ciri. Ini nak kait dengan mukmin lah. Pertama, al-qawi. Apa maksud al-qawi? Kalau terjemahan literalnya, kuat lah. Apa yang kuat Nabi Musa tadi? Apa yang kuat yang Nabi Musa tunjukkan kat dalam cerita tadi? Siku orang meninggal sebab kejadian. Satu lagi, dia tolong siapa? Dua orang perempuan anak Nabi Syuaib ni betul-betul cepat, kholiah, pantas dan kemas. Itu kekuatan al-qawi. Tak cukup al-qawi, dia kena ada al-amin. Apa dia al-amin? Amanah lah. Amanah lebih spesifiknya adalah berakhlak. Apa yang berakhlak sangat yang Nabi Musa tunjukkan dalam cerita tadi? Tak jadi mata keranjang kepada dua orang perempuan, tapi tawadhu, baik hati, tak ambil kesempatan dan duduk di hadapan ketika mana perjalanan pulang nak jumpa ayah kepada dua orang perempuan ni. Okey. Rupanya saya nak kaitkan mahasiswa mukmin, dia kena ada dua ciri. Pertama, al-qawi, kita tukar bahasa mahasiswa sikit, berkompetensi. Yalah, surga kan hanya terima orang yang hebat kan? Dia kena jadi orang yang berkompetensi, yang betul-betul hebat, yang berkemahiran. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kemahiran aja, dia pun kaki betina, kaki video lucah, tak berakhlak, semayang subuh tinggal, subuh pula subuh gajah, subuh dinosaur pukul 9 pagi. Tak boleh pakai juga. Dia kena digabungkan dengan al-amin ataupun berakhlak tadi. So dua faktor inilah gambaran kepada orang mukmin yang hebat. Ya? So dua benda ni tally tak dengan end in mind tadi, akhirat tadi, tally kan? Tally. Akhlak tu adalah hamba Allah tadi, sebab syurga hanya halal haram, dosa pahala. Akhlak baik. Yang syurga juga adalah menerima orang yang hebat, khalifah. Khalifah kena berkompetensi, kena orang yang hebat. Dia nak jadi hebat, dia kena ingat dia mati anytime. Dia kiamat bila-bila masa. Dan ketika itu dia akan menjadi dua ciri mahasiswa mukmin yang anda sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, berkompetensi, hebat, yang kedua berakhlak. Okey. Pergi spesifik sikit. Okey, orang yang mukmin ataupun mahasiswa yang mukmin, yang al-qawi, berkompetensi, dia ada pecahan spesifik dia, ada 3. Ada berapa? 3. Ya. Pertama, saya nak tanya kepada anda, apa tujuan anda pergi UNICEF dan ambil periksa semua ni? Ilmu boleh juga, tapi jawapan skema form 3. Kenapa anda nak periksa semua ni?
nak berjaya, nak hebat, semua ni kenapa? For what? Ha? Tak dapat jawapan lagi. Kan mula dah crystal clear lah. Pertama, bahasa mudahnya, kita nak dapat pandai je sebenarnya. Pandai dalam arti kata lain, tahu ini namanya iPad, ini namanya air, ini namanya mikrofon, ini namanya restoran, ini namanya kopiah, itu namanya kereta. Tinggi sikit, ini namanya benakava. Kan? Ini namanya lawi ayam, ini namanya fotosintesis. Betul? Cuba bayangkan kalau dia tidak pergi Unicel, dia tidak pergi sekolah, mengikuti proses yang dinamakan pembelajaran di tempat yang formal yang diiktiraf yang namanya sekolah, universiti, sekolah menengah dan sebagainya, menara gading. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun ini namanya air, ini namanya mikrofon. Itu mungkinlah rendah sangat. Kita ambil level tinggi sikit. Tiba-tiba dia terdengar ada orang bersembang sesama mereka. Kau tahu, semalam aku tengok Dr. SMS naik ke Soyuz menggunakan ISS. Naik ke ISS menggunakan kapal Soyuz. Dr. SMS, Syekh Mustafa Syukur. Dia ni sebab tak pergi sekolah, tak pandai, maka dia dengar perbincangan kawan dia. What are you talking about blackboard? Dr. SMS, ISS, Soyuz, what the hell? Tiba-tiba golongan yang berbincang ini, dia akan nampak, kau tak tahu Dr. SMS, kau tak tahu Soyuz, kau tak tahu ISS. Gila kau, tegur lah kau. Apa perasaan orang yang diremehkan tadi? Kita ni ada maruah tau. Tapi bila orang pandang kita hina, pensyarah pandang kita hina, kawan-kawan kita kata kita bodoh, tidak berilmu, tak up to date dari sudut ilmu, apa kita punya esteem diri? Naik ke turun? Kita nak dapat pandai je. Tapi pandai ni adalah level pertama tau. Level pertama untuk kompetensi tadi ni. Korang pergi ambil peksa semua ni untuk pandai dan kenal diri sendiri. Aku ni dah pandai dah. Kan? Anda kenal tak apa maksud lawi ayam? Lawi ayam. Tahu tak lawi ayam tu apa? Bodoh. Ya, apa perasaan? Tahu benakava tu apa? Bodoh. Nampak? Satu injak kat dalam jantung. Tapi kalau kita pergi ke sekolah, kita akan dapat pandai, dapat maklumat. Dan untuk dapat pandai ni lama ke sekejap, adik? Tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat pandai ni lama ke sekejap? Lama. Lama tu namanya apa? Proses. Apa dia? Dan dapat proses pula yang terbaik kat mana? Menara Gading lah, Unicel, sekolah, tu tempat dia. Dan akhirnya kita kenal, aku ni rupanya tak pandai lagi. Aku ni rupanya tak pandai lagi, kena belajar. Untuk menaikkan esteem diri menjadi seorang yang hebat. Dan bila dia kenal diri dia, sebenarnya dia akan kenal lagi pencipta dia. Dan lagi banyak dia belajar, lagi dia rasa tunduk dan dia rasa jahil dan tidak berilmu. Dan ketika itu bukan saja dia rasa dia tidak ilmu dan tidak sombong, dia akan naikkan esteem diri dia dalam masyarakat. Pandai. Tapi itu sekah saja kita nak pergi kat Unicel ni, adakah harinya belajar, periksa semua ni untuk dapat pandai? Itu saja? Apa lagi? Pasal apa kita belajar? Pasal apa periksa? Nak dapat bijak. Nak dapat apa? Bijak. Alah ustaz, samalah pandai dengan bijak. Lain. Spelling pun lain. Bijak ni dia satu level atas daripada pandai. Iaitu dia tahu ini mikrofon dan tahu cara menggunakannya. Dia tahu air ini dan tahu kegunaannya dengan baik. Bijaklah tu. Dia tahu itu pejabat pos. Dia tahu itu Maggi, contoh. Dia tahu itu kereta dan kegunaan dia sekali. Tapi kalau dia tak ke sekolah, tak pergi Unicel, tak belajar, tak periksa, dia tak kenal tahu siapa diri dia. Dan dia tak ikut curriculum, dia tak ikut persatuan, dia tak ikut program-program. Dia semakin lembab dan tak kenal diri dia sebab dia tak ikuti proses menjadi bijak. Contohlah Contoh. Katalah dia tahu ini namanya Maggi, itu namanya telur. Sesekala mak bapak dia, ni budak sekolah lah, mak bapak dia terpaksa out session, dia kata, nak, mak terpaksa pergi balik kampung 3 hari.
Kau kebetulan anak tunggal mak, nampak rasa dah besar dah, 9 tahun, 10 tahun dah. Tu Maggi, tu dua, itu telur, kan? Kat peti ais tu ada makanan, ni dia ada duit sikit, pandai-pandai lah nak makan. Tapi disebabkan dia ni tidak mengikuti proses yang sempurna dekat Unicell, tak ikut proses yang sempurna kat Unicell, dia ponting co-curriculum, dia ponting belajar pun lebih kurang. Maka ketika itu dia tak kenal diri dia tau. Maka bila dia tak kenal diri dia, dia tak rasa confident. Dia tahu itu, dia pandai itu telur, dia pandai itu Maggi, tapi dia tak confident untuk masak. Tak ikut curriculum, tak ikut pengakak, tak ikut persatuan. Akhirnya bila dia tak tahu, dia tak bijak, dia pergi ke pejabat pos dengan duit yang ada. Encik, mi goreng 2. Muka toya je. Dekat pejabat pos minta apa? Mi goreng. Itu contoh ekstrim lah. Tapi dalam arti kata lain, kita nak pergi ke Unicell, periksa semua ni, nak dapat apa tadi? Yang kedua, bijak. Pandai menggunakan dan kenal diri aku, potensi aku kat mana. Dan nak dapat bijak tu lama ke tak lama? Lama tu namanya apa? Proses tu nak dapat kat mana? Unicell. Benar gading. Kalau rendah sikit, sekolah menengah. Dan akhirnya dia kenal, oh rupanya aku ni bijak dan pandai bab-bab motor dan vocational ni. Contoh, rupanya aku ni hasil daripada proses yang lama. Aku kenal, rupanya aku pandai bisnes daripada proses yang lama. Oh, rupanya aku ni dah try and error. Rupanya aku ni pandai konsultan. Sebab bila bercakap kat depan, tak payah tengok skrip pun dah berpengaruh lah. Aku rasa aku boleh jadi speaker yang berpengaruh peringkat Asia. Oh, daripada aku ikuti proses ni, aku bijak dan aku tahu siapa diri aku. Dan aku rasa memang bidang aku, walaupun aku ambil bisnes, tapi rupanya aku ni tak pandai bisnes. Rupanya aku pandai buat lagu dan lirik. Nak dapat tu lama tak lama? Lama tu apa namanya? Proses. Anda hanya melalui proses. Dan akhirnya bila dah dapat pandai, dah dapat bijak, ada level ketiga yang paling tinggi. Dalam arti kompetensi tadi lah. Apa dia? Apa tujuan anda belajar lagi? Apa tujuan pergi Unicell? Apa tujuan periksa? Apa tujuan pergi co-curriculum? Apa tujuan buat program? Paling tinggi nak dapat apa? Kreatif. Apa dia? Kreatif. Cuba anda bayangkan seorang yang kreatif kat dunia ni. Bayangkan seorang. Siapa dia? Dalam keadaan orang lain tak boleh buat teknologi tersebut, orang lain tak boleh buat, dia pandai buat, think out of the box, dan dia sangat berpengaruh. Orang cari dia dan silap gaya, kaya raya. Siapa dia? Ambil seorang. Steve Jobs mungkin. Ya. Padahal dia ni bukanlah seorang yang Bill Gates juga. Steve Jobs. Dia ni kreatif. Padahal dari sudut proses yang dilalui, Bill Gates ni 2 kali kena tendang kat industri. Betul? Taklah pandai sangat. Tapi proses yang dilalui, dicuba proses lalui kehidupan yang dilalui sempurna mungkin, sampai dia kenal, who am I? Aku ni bukan sekadar pandai, aku ni bijak, dan rupanya aku kreatif. Dan akhirnya dia dicari oleh dunia. Dan cuba bayangkan dunia ini tanpa kehadiran Microsoft. Akhirnya kita rupanya belajar, periksa semua ni kat Unicell, nak mengikuti sebuah proses dan perjalanan je untuk kenal siapa? Diri sendiri. Who am I? Kenal, kalau dia kenal level nombor 1, dia sekadar pandai je. Kalau level tinggi sikit, dia dapat bijak. Level tinggi lagi untuk dapat kreatif. Dan untuk dapat pandai, baik bijak, baik kreatif. Lama tak lama? Lama tu namanya apa? Proses nak dapat kat mana? Unicell. Oleh sebab itu, saya nasihatkan mahasiswa yang mukmin, dari sudut kompetensi dia bukan jenis yang duduk kat dalam bilik ulat buku sahaja. Dia bukan sekadar orang kata ulang alik pergi kuliah dan menghafal maklumat, habis periksa hilang. Maklumat dengan ilmu lain tau. Maklumat ni
apa, tak mesti boleh guna, tak mesti boleh pakai dan tak mesti ingat. Dan akhirnya bila dah apa-apa puntahkan kat kertas pemeriksaan maklumat. Habis biasa hilang. Ni maklumat. Tetapi kita nakkan orang yang berilmu, orang yang berkompetensi ni bukan sekadar benda tu. Dalam arti kata lain, orang yang berkompetensi, mahasiswa yang beriman dari sudut kompetensinya dalam konteks mahasiswa UNICEF, dia kena aktif dalam semua bidang yang ada kat UNICEF ni. Dia kena aktif berpersatuan. Dia kena aktif juga dalam bidang bilik kuliahnya. Dia kena aktif ke depan. Dia kena aktif untuk buat program. Dia kena aktif untuk bercakap. Dan akhirnya aktif berpersatuan semua ni bergaul dengan manusia, melahirkan ataupun memendekkan proses untuk dia jadi kreatif. Lagi banyak korang ponti kelas, lagi banyak buat tak senonoh, lagi banyak tak join persatuan, lagi banyak tak set up program, lagi lambat anda kenal potensi diri, lagi lambat untuk anda menjadi kreatif. Tengok-tengok umur 50 tahun baru nak set up bisnes. Rupanya aku pandai bisnes. 50 tahun dah nak pencen dah. That's all. So kompetensi yang saya maksudkan tadi, Al-Qawi tadi, dari konteks mahasiswa yang mukmin tadi, dia kena jadi pandai, bijak dan kreatif. Untuk dapat pandai, bijak dan kreatif, tiga benda tadi. Lama ke tak lama? Lama tu namanya apa? Proses nak dapat kat mana? So anda hanya perlu aktif berpersatuan, anda hanya perlu aktif dalam semua bidang, jadi yang terbaik sampai anda kenal diri anda sendiri. Dan bila anda dah jadi kreatif, balik kepada contoh Bill Gates, dia kena marketable. Dia tak boleh pakai diri dia seorang. Anda tahu tak, Bill Gates, dia menggunakan 80% dia punya kekayaan untuk society. Dia bagi kepada yayasan AIDS, dia bagi beasiswa kepada orang yang miskin, dia tolong orang. Dia hanya menggunakan 20% daripada kekayaan dia. Itu pun dia jadi orang yang ketiga terkaya kat dunia. Saya tak baca update terkini lah, dia dapat nombor berapa. Itu yang dimaksudkan marketable. Kau pandai, dah hebat, dah kreatif, dah kau kenal diri kau, bukan untuk kau belakang, tapi back to society, balik pada orang. Sampai Donald Trump, dia rasa pelik tau. Dia rasa pelik. Kenapa semua orang berebut-rebut nak jadi macam aku kan? Kaya. Dia sendiri pelik, Donald Trump. Sedangkan aku nampak banyak kat luar sana orang yang dah memang kaya. Sebab Donald Trump pun nampak, laisal ghina an kasratil mard wal araq, walakinnal ghina ghina nafs. Kaya ni bukan kaya pada material dan duit, tapi adalah kaya pada jiwa. Kalau kau tengok seorang tu dia kaya, tapi tak putus-putus cari duit, dan tak cukup-cukup macam lapar, habis projek sejuta nak pula bilion pula cari lagi, pagi petang siang malam workaholic, beli kereta rasa dah kaya dah, rumah dah besar, tanah dah banyak, properti dah banyak, cari lagi. Sebenarnya dia kaya tak kaya? Miskin. Kadang-kadang gaji dia 1,000, tetapi anak 3 orang boleh membesar dengan baik, dapat belajar kat universiti, dia bahagia, tidak stres dan cukup berpada dengan apa yang ada. Inilah yang Donald Trump kata kaya, yang Nabi sebenarnya pun kata kaya. Dalam arti kata lain, kaya yang kita nak cari, orang yang hebat, yang kreatif, yang kita nak cari berkompetensi, mukmin yang beriman ni, dia hebat, yang paling-paling hebat kat dunia untuk apa? Society dan manfaat kepada orang lain. Bahasa lebih mudah, kau hidup kat dunia hebat untuk tolong orang. Untuk apa? Bagi manfaat pada orang, tolong orang tu. Kalau tak percaya, cuba anda tengok kerja apa kat dunia ni yang tidak melibatkan tolong orang, profession yang tidak melibatkan tolong orang. Saya tolong anda untuk mencerahkan apa yang tidak cerah. Hasil daripada saya tolong anda, bolehlah dapat duit sikit. Kita bukan owner duit tau. Owner duit siapa? Allah. Kita pengurus kepada duit. Pandai mengurus sikit,
sikit, dapat pakai kereta besar. Tapi kita bukan owner pada duit. Tak pandai mengurus, mungkin pakai kancing. Cikgu ataupun profesor, dia tolong orang. Memandaikan dan memberikan ilmu supaya orang boleh jadi berkompetensi, bijak, kreatif, pandai semua tadi. Dia tolong orang. Hasil daripada tolong orang, dapatlah gaji 8,000, 11,000, 12,000. Cleaner, tolong orang tak tolong orang? Tolong. Dia tolong membersihkan tandas-tandas yang kita pakai yang berselapat baik tu. Sampai kita masuk selesa balik dan wangi. Hasil daripada dia tolong orang, dia dapat upah. Kita bukan owner kepada duit. Tapi kalau dia hamba kepada duit, dia miskin. Ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita nak jadi kreatif, orang yang paling hebat dan back dan marketable dan back to society. Hidup untuk tolong orang. Kalau anda banyak hidup nak tolong diri sendiri, anda tak cukup erti sebagai seorang khalifah. Faham tak faham ni? Okay. Itu yang saya sebut al-qawi, kompetensi. Yang kedua ciri mukmin adalah al-amin, yang berakhlak. Okey. Saya tanya soalan bonus. Di antara kompetensi dengan akhlak, dua-dua penting. Itulah ciri mahasiswa mukmin. Mana lebih penting? Kompetensi yang 3 benda tadi ke, pandai, bijak, kreatif untuk tolong orang tu ke, ataupun akhlak tu penting? Ya ke? Yakin? Dua-dua package. Tapi kalau dikatanya mana yang penting, kompetensi ke akhlak? Yes. Anda pandai berteori, tapi adakah anda mengaplikasikan dan faham dalam kehidupan? Mereka dia pandai, tapi pandai untuk benda yang tidak berintegriti dan memusnahkan orang dan hack orang dan buat benda-benda yang tidak baik. Adakah ini bererti kepada kehidupan? Dia pandai berkompetensi kreatif macam mana pun, tapi untuk memusnahkan manusia dan bom manusia. Adakah dia diiktiraf dan disukai ramai? Dia pandai macam mana pun, hebat, kereta besar, tayar besar sejadah, kreatif gila lah, bagi manfaat pada orang lain. Tiba-tiba main betina. Adakah dia hebat? So dalam arti kata lain, akhlak ni lebih penting daripada apa yang disebut sebagai kompetensi. So saya tanya balik soalan yang seterusnya. Kalaulah kompetensi tadi, al-qawi tadi, cara nak dapatkannya, you just run the software, you just lalui proses, termasuklah periksa, buat yang terbaik, termasuklah co-curriculum, join persatuan, termasuklah maknanya run the software untuk kenal diri aku, adakah aku pandai, bijak atau kreatif. Hanya run. Kalau tak berapa cukup run lagi, aktifkan diri sampai kita kenal diri kita. Maknanya ikut kursus ilmu, dewan kuliah, co-curriculum, belajar niaga sendiri, buat aktiviti luar. Hanya run the process, run the software sampai kita tahu software ni bagus ke tak bagus. Caranya adalah dengan runkan dia, barulah tahu software ni bagus ke tak bagus. Dalam arti kata lain, nak dapatkan kompetensi, just run the process. Setuju? Tapi soalan saya, bagaimana pula nak mendapatkan akhlak? Anda kata akhlak lebih penting. Bagaimana pula nak mendapatkan akhlak? Assalamualaikum. I ask you, baby. Answer me. Hello. Macam mana nak mendapatkan pula akhlak? Yang anda kata lebih penting tadi. Bagi satu contoh, macam mana nak menimbulkan nilai akhlak tadi? Apakah benda yang perlu dibuat? Boleh bagi satu? Faham ke soalan? Okey, tolong bagi satu. Apa benda aktiviti yang kita boleh buat sampai boleh menimbulkan apa yang disebut sebagai akhlak yang baik?